wabarakatuh. Nama saya Murni Izzati binti Nur Azizan dari kelas DPSU 3E. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang budaya masyarakat Arab sebelum dan semasa Islam. Tetapi saya hanya menceritakan tentang aspek akhlak sahaja. Zaman jahiliah mengamalkan moral dan akhlak yang sangat buruk dan tiada batas kesopanan dan kemanusiaan. Suka melakukan perbuatan zina, minum arak dan bunuh anak perempuan. Namun begitu, masyarakat Arab jahiliah juga mempunyai amalan baik seperti menghormati tetamu, taat kepada ketua dan tidak mungkir janji. Antara akhlak sebelum kedatangan Islam ialah mabuk-mabukan dan berjudi. Budaya buruk masyarakat Arab jahiliah adalah akrab dengan mabuk dan perjudian. Dua kebiasaan buruk yang melahirkan keburukan lainnya. Allah berfirman, maksudnya, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Surah Al-Ma'idah ayat 90. Masyarakat Arab jahiliah terbiasa meminum khamar. Bagi mereka, minuman memabukkan itu layaknya air putih sebagai penghilang dahaga bagi kita. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, maksudnya, aku mendengar ayahku di masa jahiliah mengatakan, berilah kami minum dengan gelas-gelas penuh berisi minuman khamar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nak diceritakan yang orang Arab sebelum Islam ni, dia menganggap arak itu air putih ataupun air minuman yang utama dan dapat menghilangkan dahaga. Seterusnya, berbangga dengan nasab dan mencela keturunan. Nabi Muhammad SAW memperingatkan umatnya agar menjauhi alat jahiliah yang rosak. Baginda SAW bersabda, maksudnya, 4 hal yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliah yang susah untuk ditinggalkan. Yang pertama, membangga-banggakan kebesaran leluhur. Yang kedua, mencela keturunan. Yang ketiga, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Dan yang keempat, meratapi mayat, niyahah. Lalu baginda bersabda, orang yang melakukan niyahah bila mati sebelum ia bertaubat, maka ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan ia dikenakan pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel yang bercampur dengan penyakit gatal. Hadis riwayat Muslim. Termasuklah budaya Arab jahiliah juga adalah berbangga sebagai pengurus dan memimpin Masjidil Al-Haram. Kaum Quraisy dan musyrikin Mekah membangga-banggakannya di hadapan Arab lainnya. Selain itu, akhlak yang berlaku pada zaman Arab dahulu ialah meremehkan dan menghina orang miskin dan lemah. Allah berfirman, maksudnya, dan demikianlah telah kami uji sebahagian mereka, orang-orang kaya, dengan sebahagian mereka, orang-orang miskin, supaya orang-orang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Surah Al-An'am ayat 53. Ayat ini sebenarnya menjelaskan bahawa kita semua patut bersyukur. Tak kiralah kita ni orang kaya ke, orang miskin ke. Kalau kita bersyukur, kita tetap rasa cukup. Kemudian saya akan menceritakan pula tentang akhlak masyarakat selepas Islam. Kedatangan Islam telah mengubah akhlak masyarakat Arab kepada perkara-perkara baik dan mengamalkan akhlak Islam seperti hormat menghormati, bekerjasama, bertolak ansur dan lain-lain, dan melarang perbuatan seperti zina dan minum arak. Contoh akhlaknya ialah menghapuskan amalan dan kepercayaan karut kepada mentauhidkan Allah yang Maha Esa. Mereka tidak lagi menyembah berhala seperti nenek moyang mereka dan hanya menyembah Allah yang Maha Satu. Yang kedua pula ialah mengubah akhlak masyarakat yang kecil kepada akhlak yang mulia. Misalnya, tidak lagi ketagih untuk minum arak, berzina, membunuh, mencuri dan sebagainya. Malah, mereka saling berkasih sayang dan saling hormat menghormati. Yang ketiga ialah menghapuskan fahaman perkauman yang sempit kepada persaudaraan yang sejagat. Contohnya, orang Arab dahulu suka hidup berpuak-puak dan memulaukan. Tetapi, setelah kedatangan Islam, mereka saling hidup bersatu padu dalam keharmonian. Yang keempat pula ialah persengketaan dan permusuhan bertukar menjadi kehidupan yang aman dan harmoni.
Dahulu, mereka saling benci-membenci, membunuh anak perempuan sendiri dan pelbagai kecelaruan mereka lakukan. Kini setelah Islam datang, mereka lebih suka mengambil berat dan berdamai. Sekian itu sahaja perkongsian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfatin Atira binti Zuraidi dari kelas DPSU 3E ingin menerangkan tentang kepercayaan masyarakat Arab Mekah sebelum Islam. Masyarakat Mekah adalah penggana agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, isterinya Siti Hawa dan putranya Nabi Ismail melahirkan beberapa syariat Islam dan kebudayaan yang sampai sekarang terpelihara, seperti Kaabah, makam Ibrahim dan peristiwa kurban. Terdapat 5 contoh kepercayaan masyarakat Arab Mekah sebelum Islam. Pertama, adanya meminta pertolongan kepada Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka memerlukan. Kedua, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. Ketiga, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain selain Tuhan. Keempat, menyembah malaikat. Sebahagian masyarakat Arab menyembah dan bertuhankan malaikat. Bahkan sebahagian beranggapan malaikat adalah puteri Tuhan. Dan yang terakhir, menyembah jin, roh atau hantu. Sebahagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu dan leluhur mereka. Mereka mengadakan majlis seperti korban kebinatang sebagai makanan agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Kesimpulan tentang kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam dapat disimpulkan bahawa kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam menyembah berhala seperti berhala Hubal menjadi pimpinan berhala yang lain seperti Lata, Uzza dan Manat. Ketika mendekati kedatangan Islam, beberapa orang berusaha melepaskan diri daripada penyembahan terhadap berhala dan menyebarkan ajaran Tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim AS. Zaman Zahiliyah bukan bermaksud mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS. Seterusnya tentang kepercayaan masyarakat Arab Mekah semasa Islam. Masyarakat Arab selepas Islam pula terdiri daripada golongan Muhajirin, Ansar dan Mawali. Golongan Muhajirin iaitu masyarakat Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan golongan Ansar iaitu penduduk asal Madinah yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj yang telah dipersaudarakan. Terdapat 7 contoh kepercayaan masyarakat Arab Mekah semasa Islam. Pertama, kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa iaitu mentauhidkan Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir, melakukan perkara-perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, mengamalkan prinsip-prinsip rukun iman dan rukun Islam. Kedua, mengubah akhlak kepada perkara-perkara yang baik dan mengamalkan akhlak Islam seperti hormat menghormati, bekerjasama, bertolak ansur dan lain-lain, dan melarang perbuatan seperti zina dan minum arak. Ketiga, mengamalkan sistem pemerintahan yang teratur dengan berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Piagam Madinah ia menjadi teras bagi pembinaan sebuah negara Islam. Madinah. Dari segi politik kemasyarakatan, Islam menekankan konsep ummah tanpa merujuk kepada kaum dan kelas. Keempat, terdapat pembahagian ilmu seperti Al-Quran dan ilmu tafsir. Terdapat ilmu pengetahuan berkaitan dengan Islam dengan wujudnya cabang-cabang ilmu seperti fiqh, tauhid, sirah dan hadis. Kelima, kebanyakan hasil sastra Islam adalah bertunjukkan kitab Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad dengan mentauhidkan Allah yang Esa. Hasil-hasil yang karya dulu bebas dari unsur pemujaan dan berbentuk kesucian dan kebesaran Allah Subhanahu Taala. Keenam, memulihkan kedudukan wanita. Maruah dan kebajikan wanita perlu dipelihara dan dijaga. Wanita juga boleh mewarisi harta mengikut hukum dan syariat yang digariskan Islam. Dan yang terakhir, peperangan adalah merupakan satu bentuk jihad bertujuan mempertahankan agama, maruah diri bangsa dan negara, mementingkan konsep persaudaraan berbanding peperangan. Sebagai contoh, Islam telah berjaya menamatkan pemusuhan dalam kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj melalui rundingan. Kesimpulannya ialah Islam telah menukar cara hidup masyarakat jahiliah daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah, daripada berakhlak buruk kepada akhlak yang mulia dan berperi kemanusiaan. Islam telah membawa masyarakat jahiliah kepada sebuah masyarakat yang bertamadun. Peperangan adalah merupakan satu bentuk jihad bertujuan mempertahankan agama, maruah diri, bangsa dan negara.
mementingkan konsep persaudaraan berbanding peperangan. Contohnya, Islam telah berjaya menamatkan permusuhan dalam kalangan golongan Ansar iaitu suku Aus dan Khazraj melalui rundingan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummul Fatihah binti Arisman daripada kelas di PSU 3E dan nombor matrik saya adalah DHU 20202475. Jadi insyaAllah hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk budaya masyarakat Arab Mekah sebelum dan semasa Islam. InsyaAllah tajuk kecil yang saya dapat adalah sosial. Macam mana budaya masyarakat Arab Mekah sebelum dan semasa Islam ni hidup daripada segi sosial. Masyarakat Arab Mekah ni sebelum kedatangan Islam, mereka dulu kalau kita tahu subhanallah, Mekah ni dulu adalah satu pusat yang sangat terkenal dekat Arab, di mana ia merupakan pusat untuk beribadat, untuk perdagangan, dan ekonomi kat situ memang sangat besar lah. Ramai pedagang luar datang untuk beribadat, untuk berdagang juga. Antara ibadatnya adalah Mekah terkenal dengan Kaabah. Jadi mereka buat ibadat haji. Jadi selain daripada tu, walaupun mereka dikunjungi ramai pedagang-pedagang luar kan, pengunjung luar, tapi mereka ni semua ataupun masyarakat Arab Mekah sebelum Islam ni hidup dalam keadaan ataupun dalam sifat semangat asabiah, di mana semangat asabiah ni adalah sifat yang suka berpuak-puak, hidup bersuku-suku. Kalau kita tengok dulu, sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab ni dia banyak suku, dia banyak puak. Antaranya Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Tayyim, Bani Yazqah, dan banyak dia punya suku. Jadi disebabkan banyaknya terjadi suku ataupun puak-puak ni, lahirlah sifat semua jadi yang akan ada dalam diri manusia. Bila dah suka hidup berpuak-puak ni, lahirlah sifat di mana mereka suka bermusuh-musuhan antara satu sama lain, dan lahirlah sifat di mana mementingkan kedudukan. Kalau kita tahu, masyarakat Arab sebelum Islam ni dikenali lebih dengan sifat jahiliah. Sifat jahiliah ni adalah satu sifat yang mana kalau jahiliah ni dia masuk bodoh, maksudnya tiada pengetahuan. Banyaklah berlaku segi pemikiran perbebasan, di mana mereka akan buat kehidupan mereka sesuka hati je. Macam itu je, nak buat apa aku buat. Nak berzina ke, nak minum arak ke, nak mencuri ke, nak apa lagi, nak memperkuasa wanita ke, apa lagi, menyembah berhala dan sebagainya. Itu adalah masyarakat Arab Mekah sebelum kedatangan Islam. Jadi sifat berpuak-puak dan juga bermusuh-musuhan ni adalah antara salah satu juga sifat mereka, sebab mereka mahukan kedudukan. Mereka sangat mementingkan kedudukan. Disebabkan oleh itu berlakulah banyak peperangan, perebutan kuasa antara puak-puak kecil ni, antara puak-puak ni, antara suku-suku ini. Jadi selain daripada itu juga, mereka juga mengamalkan sistem perhambaan, di mana golongan bangsawan akan ada hamba untuk dikerahkan bekerja dengan mereka. Maksudnya bangsawan ni diorang akan duduk bersenang lenang dan diorang akan gunakan hamba, diorang akan beli hamba untuk dikerahkan kerja. Jadi golongan bangsawan ni akan duduk kat rumah je, yang hamba-hamba ini yang akan kerah kerja kat luar, buat kerja-kerja berat. Macam contoh dulu antara hamba yang kita kenal sebelum datang Islam, Saidina Ali kan. Saidina Ali dikerahkan bekerja dengan saya tak ingat siapa dia punya tuan, tapi antara salah satu hamba sebelum datangnya Islam
adalah Sayyidina Ali. Jadi seterusnya adalah kedudukan wanita dan juga hamba waktu tu adalah golongan yang dianggap paling hina, paling bawah sekali. Jadi diorang boleh, jadi diorang martabat diorang sangat bawah, sangat rendah. Jadi disebabkan oleh itu dulu wanita-wanita waktu zaman masyarakat Arab sebelum datangnya Islam ni, mereka digunakan, mereka digunakan sebagai hiburan buat mereka. Contohnya setiap kali kalau ada peperangan, diorang ada apa-apa, diorang akan bawa perempuan-perempuan ni untuk hiburkan diri diorang. Antara hiburan ni, perempuan-perempuan ni ataupun wanita-wanita ini akan menyanyikan syair, membacakan syair, supaya semangat diorang lebih tinggi waktu itu. Jadi itu adalah antara sifat-sifat ataupun kehidupan diorang waktu masyarakat waktu sebelum datangnya Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sambung semula dengan semasa budaya masyarakat Arab daripada segi sosial semasa Islam pula. Kalau tadi sebelum Islam, sekarang semasa Islam. Jadi selepas datangnya Islam ini, masyarakat Arab yang dulunya selalu mengamalkan sifat-sifat jahiliah, kan, sifat-sifat yang buruk itu. Selepas datangnya Islam, Nabi Muhammad SAW membawa syariat dan akidah Islam yang dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi kalau ada ajaran, antara salah satu ajarannya adalah menyembah pada yang Maha Satu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dulu kita tahu kan, orang Mekah sebelum datangnya Islam ni, mereka mengamalkan sifat menyembah berhala, menyembah pada patung, matahari, haiwan dan lembu, dan banyak lagi. Jadi selepas datangnya Islam, Nabi Muhammad SAW mengajarkan pengikut-pengikutnya untuk menyembah pada yang satu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, dan menghancurkan segala berhala yang ada di sekeliling Kaabah dan juga di Mekah sewaktu itu. Jadi seterusnya, kalau sebelum ni saya ada cakap dekat masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam ni, masyarakat Arab Mekah sebelum kedatangan Islam, saya dah beritahu di mana masyarakat Arab sebelum ni, sebelum datang Islam, mereka mengamalkan sifat-sifat asabiah. Maksud saya semangat asabiah. Di mana semangat asabiah ni semangat dia suka bersuku-suku, berpuak-puak. Banyak puak dahulu, banyak sangat suku kaum sewaktu sebelum datangnya Islam ni. Jadi selepas datangnya Islam, Islam mengajarkan perpaduan ummah, di mana perpaduan ummah ni adalah menyambungkan semua kedudukan ummah, di mana perpaduan ummah ni adalah menyatukan semula semua masyarakat Arab Mekah sewaktu itu. Kalau dulu banyak kaum kan, banyak suku kaum, banyak puak-puak. Selepas datang Islam, hancurlah segala puak-puak itu, terhapuslah segala puak-puak itu, dan menjadi satu masyarakat yang mengamalkan perpaduan ummah. Dan kesan daripada itu boleh nampak kuranglah orang yang bersifatkan berkepentingan diri sendiri, pentingkan kedudukan tiada. Sewaktu selepas datangnya Islam, semua masyarakat semuanya sama taraf. Semua orang sama taraf. Tiada kedudukan yang lebih tinggi, tiada kedudukan yang lebih rendah. Apa yang diajarkan oleh Islam adalah semua insan, semua umat manusia di muka bumi merupakan hamba-hamba kepada Allah dan bukan hamba kepada manusia. Kalau dulu mereka mengamalkan sistem perhambaan di mana setiap golongan bangsawan ada hamba-hamba mereka tersendiri, tapi selepas datangnya Islam, alhamdulillah, sistem perhambaan itu terhapus dan semua umat Islam dianggap sebagai sama taraf, tiada kedudukan yang lebih tinggi. Seterusnya adalah umat Islam juga mengamalkan konsep mahabbah antara satu sama lain, di mana konsep mahabbah ni adalah konsep berkasih sayang antara satu sama lain. Dalam perpaduan ummah ada konsep mahabbah, di mana konsep berkasih sayang antara satu sama lain. Berkasih sayang ni bukan macam bercinta, bukan macam
macam mana ya, jatuh cinta ke apa, tidak. Berkasih sayangnya adalah sayang antara satu sama lain walaupun kita tak kenal orang tu. Ini adalah sifat umat Islam yang sebenar, di mana walaupun kita tak kenal orang tu, kita ada rasa, contoh kalau kita nampak orang yang jauh lebih susah daripada kita, kita rasa nak tolong dia, kita sayang dia. Ada sebahagian orang nampak orang yang ada masalah kan, kita tak kenal pun kawan tu, tapi kita nampak dia, kita rasa macam Allah, sedih juga nampak dia macam situ, macam sedih juga. Jadi kita pun tegurlah dia, maksud dia kita tegur dia, kita kenal dengan dia, kita borak, kita share advice, nasihat antara satu sama lain. Itu adalah semangat perpaduan ummah yang dibawa dalam, yang diajarkan dalam Islam. Oleh sebab itu sifat jahilah yang dulunya suka bermusuh-musuhan antara satu sama lain sampai sehingga menyebabkan peperangan, perebutan kuasa antara puak-puak dahulu terhapus selepas datangnya Islam yang membawa konsep mahabbah, kasih sayang, berkasih sayang antara satu sama lain ini. Selain daripada itu, antara perpaduan ummah yang kita boleh nampak sebenarnya, kalau kat Mekah, waktu umat Islam, umat manusia sedang melakukan haji, waktu bulan haji, waktu bulan umrah, di mana kita boleh nampak semua umat Islam yang ada dekat dunia, serata dunia ni, serata negara ni datang ke Mekah untuk melakukan ibadat haji ataupun umrah. Betul tak? Jadi guys, kita boleh nampak kepada ummah di mana mereka mengelilingi Kaabah, melakukan tawaf secara walaupun waktu tu ada mengikut negara tersendiri, tapi semuanya datang dengan satu niat yang sama, untuk mengerjakan haji, untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah. Haji ni dalam rukun Islam, betul tak? Jadi itu adalah satu niat utama umat Islam yang dapat menyatukan perpaduan ummah ketika ini. Itu yang kita boleh nampak pada ummah sekarang sebelum datangnya COVID-19 ini. Jadi perpaduan ummah ni kita boleh nampak, kita boleh masyarakat, maksud saya jemaah haji yang melakukan haji, yang membuat umrah, boleh dijadikan sebagai contoh perpaduan ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurana binti Saramat daripada kelas TPHU 3E. Saya akan menerangkan tentang pendidikan masyarakat Arab sebelum dan semasa Islam. Masyarakat Arab jahilah bukan sahaja dikenali sebagai mereka yang tidak mengetahui ilmu pengetahuan dan juga teknologi, malah mereka juga dikenali sebagai masyarakat yang tiada moral dalam diri. Sebagai contoh, sering melakukan pengkhianatan, pendustaan dan sebagainya. Seterusnya, seperti yang kita tahu, Mekah juga dikenali sebagai tempat yang strategik untuk melakukan perdagangan, malah banyak bangsawan yang datang untuk berdagang. Walau bagaimanapun, sehebat-hebat mereka dijadikan sebagai tempat untuk berdagang, mereka kurang dengan ilmu pengetahuan mengenai menulis, kerana mereka lebih kepada ilmu lisan. Hal ini menyebabkan minimanya pendidikan yang ada di Mekah kerana mereka hanya mementingkan hawa nafsu mereka kepada harta dan bukan kepada ilmu. Jadi, oleh kerana kurangnya pendidikan di tanah Mekah ini, jadi Rasulullah SAW melakukan visi, misi dan juga tujuan untuk digunakan sebagai pegangan dalam pendidikan Mekah. Visi yang digunakan adalah unggul dalam akidah dan akhlak yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai pendidikan masyarakat Arab Mekah semasa Islam. Baginda merumuskan misi yang terbahagi menjadi 3. Yang pertama, memperkukuh status dan kepribadian Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang memiliki akidah dan keyakinan yang kukuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai budi pekerti yang sangat mulia dan memiliki komitmen yang tinggi untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Yang kedua, memberi bimbingan kepada diri Rasulullah sendiri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan juga contoh kepada umatnya. Seperti yang kita tahu, Rasulullah merupakan Nabi yang terakhir untuk berdakwah kepada umat, memberi ajaran Islam yang sempurna supaya tiada lagi masyarakat yang terpesong seperti sebelum ini. Yang ketiga,
Rasulullah memberikan peringatan dan bimbingan akhlak mulia kepada keluarga dan kerabat dekat Rasulullah. Hal ini adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat Arab bahawa Rasulullah merupakan Rasul yang paling mulia. Jadi orang keliling yang terdekat dan yang terdekat dengan Rasulullah juga pasti akan mempunyai akhlak yang mulia. Jadi mereka perlulah menunjuk ajar kaum kerabat Rasulullah untuk umat-umatnya ikut. Itu tujuan baginda ingin memberikan pendidikan kepada masyarakat Arab Mekah ini adalah untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak dan berakhlak mulia sebagai landasan untuk mereka menjalani kehidupan mereka. Seterusnya saya akan menerangkan cara bagaimanakah Rasulullah SAW memberikan pendidikan kepada masyarakat Arab ini. Yang pertama, baginda akan menyuruh umatnya untuk memperhatikan dan memikirkan bagaimanakah kekuasaan Allah SWT dalam keadaan sekeliling mereka. Sebagai contoh, bagaimana tumbuh-tumbuhan boleh hidup dengan segar, bagaimana hujan boleh turun. Rasulullah akan menunjukkan kepada mereka dan membuatkan mereka berfikir tentang bagaimana dan Rasulullah akan membuatkan mereka memikirkan tentang kekuasaan Allah yang sangat hebat ini. Seterusnya baginda akan menunjukkan pengertian akidah dengan menunjukkan bagaimana baginda melakukan kehidupan sehari-hari baginda. Seperti baginda akan menunjukkan cara solat yang betul, melakukan haji yang betul, dan juga cara bagaimana untuk melakukan haji yang betul. Rasulullah juga membiasakan kepada umatnya untuk melakukan setiap baginda juga membiasakan umatnya untuk menyebut bismillah setiap kali mereka ingin memulakan pekerjaan mereka. Yang kedua, Rasulullah akan menunjukkan akhlak yang mulia kepada umatnya, bukan sahaja bagaimana kita mengeluarkan kata-kata yang mulia apabila kita bercakap dengan orang lain, menunjukkan akhlak yang mulia ketika mengerjakan ibadah dan bersikap ramah dan tawaduk. Dan juga Rasulullah mempraktikkan kehidupan menunjukkan akhlak yang mulia ketika mengerjakan ibadah dan bersikap ramah dan tawaduk. Dan juga Rasulullah mempraktikkan kehidupan dengan akhlak mulia dalam keadaan sosial, politik dan juga ekonomi. Yang ketiga, Rasulullah juga mengajarkan Al-Quran, kerana Al-Quran seperti yang kita tahu merupakan sumber utama yang sangat penting dalam kehidupan Islam. Jadi Rasulullah akan mengajarkan kepada para sahabatnya untuk menghafal intisari Al-Quran, menulis ayat-ayat Al-Quran, dan beliau juga mengajar umatnya untuk menghafal beberapa ayat wajib yang harus digunakan untuk mereka menunaikan solat. Kerana sebelum ini dalam kebiasaan kehidupan mereka hanyalah membaca syair-syair indah sebagai tanda mereka telah mengabdikan diri mereka kepada Tuhan. Cara bagaimana Rasulullah menyampaikan pendidikan ini, Rasulullah menggunakan pelbagai cara, pelbagai metod yang sesuai dengan fitrah manusia, yang juga boleh menarik minat umat-umatnya untuk mempelajari setiap pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah. Yang pertama, dengan menggunakan metod penyampaian ceramah, iaitu menyampaikan wahyu yang baru saja diterima dan memberikan penjelasan secara keterangannya untuk mempelajari setiap pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah. Yang pertama, dengan menggunakan metod penyampaian ceramah, iaitu menyampaikan wahyu yang baru saja diterima dan memberikan penjelasan secara keterangannya. Yang kedua, perbincangan atau soal jawab. Hal ini biasanya dilakukan apabila para sahabat menanyakan soalan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah akan menjawab soalan tersebut, dan pada masa yang sama beliau akan memberikan pendidikan kepada mereka.
Yang ketiga, secara berdialog. Dan yang keempat, secara berdialog. Yang keempat merupakan metod perumpamaan ataupun pepatah. Yang kelima, baginda akan menceritakan kisah Nabi-Nabi yang terdahulu, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Musa. Beliau akan menceritakan kepada umat-umatnya. Dan yang terakhir sekali, secara penghafalan. Sekian daripada saya, Nurhana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Nur Adini binti Abdullah Sani dari kelas 3F. Baiklah, di sini saya ingin membentangkan berkaitan ekonomi masyarakat Arab sebelum dan sesudah Islam. Sebelum itu, secara umumnya, masyarakat Arab Jahiliyah terbahagi kepada dua kelompok utama, iaitu Hadari dan juga Badui. Dalam masyarakat Hadari, terdapat 5 golongan, iaitu yang pertama, golongan bangsawan yang terdiri daripada ahli perniagaan dan juga pemerintah tempatan. Golongan kedua pula ialah golongan agama, iaitu terdiri daripada pendeta, tukang tilik dan juga penyair. Golongan yang ketiga ialah golongan hamba, manakala golongan yang keempat ialah kaum wanita dan golongan yang kelima ialah masyarakat awam dan rakyat biasa. Masyarakat Badui tinggal di kawasan gurun dan pendalaman, iaitu di bahagian tengah semenanjung tanah Arab. Masyarakat Hadari pula menetap di kawasan persisiran pantai semenanjung tanah Arab. Oleh sebab kawasan pertempatan mereka berbeza, maka secara tidak langsung cara hidup dan juga pencapaian masyarakatnya juga berbeza. Masyarakat Arab ini digelar sebagai masyarakat Arab Jahiliyah kerana mereka tidak menerima kebenaran dan tidak mengikut ajaran para Nabi dan Rasul sebelumnya. Seperti Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Seterusnya, kita lanjut pada bahagian ekonomi sebelum kedatangan Islam. Perdagangan adalah merupakan suatu kegiatan ekonomi utama masyarakat Arab. Ekonomi Madinah ketika itu dikuasai oleh orang Yahudi, manakala penduduk Madinah pula kebanyakannya menjadi buruh kepada perniagaan orang Yahudi. Sikap para pedagang pula lebih kepada mementingkan keuntungan dan juga kekayaan semata-mata. Aktiviti ekonomi banyak yang bertentangan dengan syariat Islam seperti kegiatan merompak dan merampas barangan daripada kafilah di padang pasir. Ia adalah merupakan punca mata pencarian masyarakat Arab Jahiliyah. Merompak dikatakan sebagai kewajipan yang harus dilakukan oleh setiap individu dan setiap kabilah. Selain itu, mereka juga menjual berhala, melakukan amalan riba, menipu dan mengamalkan eksploitasi, iaitu mengambil kesempatan terhadap perdagangan satu hala dengan mengenakan tekanan terhadap kaum Badui. Suku Badui sentiasa menyerang saudagar atau kafilah yang melalui kawasan mereka sebagai tanda tindak balas ataupun untuk memenuhi desakan kebendaan. Bahkan, mereka juga melakukan eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Dan ini merupakan amalan biasa yang dilakukan oleh golongan yang berada. Selepas keruntuhan empangan Ma'rib di Sabah, ekonomi masyarakat Arab Jahiliyah tidak stabil dan menyebabkan kegiatan pertanian merosot kerana mereka tiada pengetahuan untuk membangunkan semula empangan tersebut. Untuk pengetahuan semua, empangan Ma'rib ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan air di samping ianya juga berperanan sebagai sistem pengairan utama masyarakat Arab dahulu kala. Selain itu, empangan Ma'rib ini juga dikatakan sebuah binaan yang amat mengkagumkan kerana seni binanya diperbuat daripada batu bata yang terbaik di semenanjung tanah Arab. Menurut kisah-kisah tempatan, empangan ini dikatakan terhenti akibat dilubangi oleh segerombolan tikus. Seterusnya, kedatangan Islam adalah berpunca daripada hijrah Nabi Muhammad SAW daripada Makkah ke Madinah. Penghijrahan ini telah menjalinkan hubungan persaudaraan antara orang Islam Mekah dengan orang Islam Madinah. Selain dapat membentuk persaudaraan antara kedua-dua golongan ini, hijrah juga dapat menyatukan golongan ini yang sebelumnya mempunyai perbezaan dari segi kedudukan, ekonomi dan juga sosial. Bahkan, Nabi Muhammad SAW juga telah memberikan gelaran muhajirin kepada orang Islam Mekah yang berhijrah ke Madinah. Manakala orang Islam Madinah yang memberi bantuan kepada muhajirin digelar sebagai Ansar.
Hijrah ini telah menyatu padukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai suku, budaya dan agama. Perpaduan ini telah melahirkan kehidupan yang harmoni di Madinah. Ini sangat penting kerana dengannya masyarakat Madinah dapat menjalankan kegiatan ekonomi, agama dan kegiatan lain untuk menikmati kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Oleh yang demikian, selepas kedatangan Islam, Nabi Muhammad SAW telah menukar nama Yathrib kepada Madinah Al-Munawwarah atau lebih dikenali sebagai Kota Bercahaya. Perubahan pada nama Yathrib ini merupakan salah satu usaha baginda untuk menjadikan Madinah sebagai pusat tamadun Islam dan agama Islam menjadi cara hidup yang merangkumi semua bidang termasuk politik, ekonomi dan juga sosial. Zaman Islam telah memperkenalkan dasar ekonomi mengikut syariat Islam. Sebagai contoh, menghapuskan riba, menggalakkan perdagangan tanpa penipuan dan juga penindasan. Nabi Muhammad SAW sendiri menggalakkan orang Islam mengusahakan tanah mereka, jual beli yang halal, dan Nabi Muhammad SAW telah mewujudkan sebuah pasar untuk orang Islam berniaga. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang pandai berniaga ialah Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar dan juga Uthman bin Affan. Selain itu, antara punca pencarian pendapatan penduduk Madinah ialah dengan menternak kambing, kibas, lembu, unta, kuda. Selain itu, mereka juga menjalankan aktiviti pertanian dengan menanam pokok kurma, zaitun, anggur dan juga habatus sauda. Setiap pokok ini mempunyai khasiat yang tersendiri seperti dapat menyembuhkan penyakit kronik iaitu darah tinggi, kencing manis, susah buang air, lemah anggota badan, luka dan juga penawar racun. Bahkan, penduduk Madinah juga mahir dalam membuat alat peperangan seperti baju besi, manjanik, pedang, tombak dan juga lembing. Oleh yang demikian, ekonomi umat Islam telah meningkat maju sehingga dapat mengatasi kegiatan monopoli orang Yahudi dalam ekonomi. Baiklah, setelah kita mendengar perbahasan daripada kawan-kawan kita yang lain, maka saya dapat simpulkan bahawa secara umumnya, zaman jahiliah merupakan zaman kegelapan dalam masyarakat di semenanjung Tanah Arab. Hal ini ditandai dengan kemunduran yang dialami oleh masyarakat Arab sama ada dari segi sosial, politik, agama, ekonomi dan juga ilmu pengetahuan. Kehidupan masyarakat Arab jahiliah dalam sosial dan ekonomi penuh dengan kejahilan dan juga kesesatan. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah menantik Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh bumi Arab dan seluruh pelosok dunia. Kedatangan Islam telah menukar cara hidup masyarakat Arab jahiliah daripada menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, daripada berakhlak buruk kepada akhlak yang mulia dan berberi kemanusiaan. Tanah Arab disinari oleh cahaya Islam sehinggakan telah membawa masyarakat jahiliah kepada sebuah masyarakat bertamadun. Wallahu alam, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.